Adakah sahabat pernah terfikir sekolah itu sangat membazir masa? Sebelum itu, saya ingin memberi penafian yang sekeras-kerasnya. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak anda melakukan atau menerima bulat-bulat apa yang saya bahas. Sebaliknya, ia hanya bertujuan sebagai satu wacana pemikiran, satu pandangan dan renungan untuk kita fikirkan bersama. Setiap orang berhak membuat pilihan terbaik untuk diri masing-masing berdasarkan ilmu dan pertimbangan sendiri. Video ini bukan untuk menuntun sebarang tindakan, tetapi untuk berkongsi perspektif yang mungkin boleh mencetuskan pemikiran lebih mendalam. Harap maklum dan semoga bermanfaat. Salah satu sebab, di sekolah tidak mengajar bagaimana hendak menjadi kaya. Bukankah impian semua orang ingin menjadi kaya atau hidup dengan kesenangan? Benarkan sahabatku, mengapa kita perlu membuang masa dan kewangan begitu banyak sekali untuk berpendidikan dan mendapatkan kerja yang berjawatan tinggi? Pada akhirnya, kita mula kerja umur sudah pertengahan. Apabila mula kerja, ramai yang merasa dapat gaji besar. Padahal, perbelanjaan ketika sekolah telah habis ratusan ribu. Pada saya, apabila saya renung di masa lapang saya, semasa saya bersekolah yang saya pelajari hanyalah akademik, disiplin, moral, kerjasama dan sukan. Tetapi bagaimana hendak bekerja, teknik bekerja, tantangan kehidupan tidak diajarkan. Memang benar sekolah kemahiran seperti vokasional memang ada. Tetapi hanya beberapa bidang sahaja yang mungkin bukan minat kita. Apabila kelak nanti tamat sekolah ketika mencari kerja, kebanyakan majikan atau bos utamakan yang ada pengalaman. Ya kan? Memang benar apabila kita melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi, selepas itu kita ada praktikal. Tetapi tetap sahaja kita mula kerja dari jawatan bawah. Ya kan? Bila saya fikirkan ini telah disusun agar melambatkan seseorang menjadi kaya. Bila saya renungkan lagi, begitu lama kita bersekolah, kira-kira hampir 20 tahun, bermula prasekolah, tadika, menengah, college, dan jika sambung ke level tertinggi, anggaran 20 tahun, dan belum pasti terus mendapat jawatan tertinggi atau terus kaya. Apabila sedar umur sudah masuk pertengahan di mana ratusan ribu telah dihabiskan untuk bersekolah. Setelah kerja bukan terus dapat untung sebenarnya. Kerana kos kita belajar itu, gaji kita mula bekerja untuk beberapa tahun hanya untuk kembalikan kos belajar dahulu. Tempoh belajar puluh tahun. Tempoh bekerja tidaklah lama sangat akan bersara. Aduhai sangat makan masa ya sahabatku. Hidup kita dihabiskan untuk sekolah dan bekerja. Ini tidak termasuk bayaran dan tanggungan lain. Aktiviti lain. Pada saya, sekolah juga merupakan satu bisnes sahabatku. Siapa yang mencipta sekolah? Jom kita bahas. Jelas sekali sekolah adalah budaya yang dicipta untuk tujuan tertentu. Sistem sekolah formal yang kita kenal hari ini tidak dicipta oleh satu individu saja, tetapi ia berkembang melalui pelbagai peradaban dan tokoh sepanjang sejarah. Terdapat beberapa tokoh utama dan budaya penting yang menyumbang kepada pembentukan pendidikan moden. Pertama, Mesir dan Yunani purba. Kedua-dua peradaban ini adalah antara yang pertama menubuhkan sistem pendidikan formal. Sekolah di Yunani kuno mengajar pelbagai mata pelajaran seperti falsafah, matematik dan seni. Tokoh seperti Plato menubuhkan akademi di Athens yang merupakan antara sekolah pertama yang berbentuk institusi. Kedua, Confucius di China. Sekitar 500 SM, Confucius di China mengajar ajarannya kepada sekumpulan pelajar. Sistem pendidikannya menekankan moral dan etika yang mempengaruhi pendidikan di China selama berabad-abad. Ketiga, Kerajaan Rom. Pendidikan di Rom berkembang pesat dengan fokus kepada membaca, menulis dan retorik. Ramai pelajar di Rom juga belajar dari para pemikir Yunani. Keempat, sistem madrasah di zaman keemasan Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-12, dunia Islam mencipta institusi pendidikan tinggi seperti madrasah
yang mengajar sains, matematik, falsafah, dan perubatan. Institusi seperti University Al-Qarawiyyin di Morocco dan Al-Azhar di Mesir adalah antara pusat pembelajaran awal yang terkenal. Kelima, Johann Heinrich Pestalozzi dan Horace Mann. Di Eropah dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 dan ke-19, tokoh seperti Pestalozzi dan Mann memajukan pendidikan awam dan mewujudkan sistem sekolah yang terstruktur. Horace Mann, terutamanya di Amerika Syarikat, dikenali sebagai bapa pendidikan awam kerana beliau memperkenalkan pendidikan percuma dan wajib yang diikuti oleh kebanyakan negara moden. Sistem pendidikan moden yang terstruktur dengan kurikulum dan penilaian rasmi adalah hasil gabungan pengaruh dari budaya dan tokoh-tokoh ini. Nampak tidak, sahabatku? Informasi itu saya dapatkan di sebuah website yang menceritakan kewujudan sekolah awal. Tetapi sekarang sekolah semakin menjadi-jadi. Masuk akal atau tidak dijadikan sahaja demi nama, pangkat dan status. Sebagai bukti dan contoh, buku teks sejarah yang dipelajari selama ini, rupa-rupanya banyak kesalahan dalam buku teks itu. Nampak tidak, sahabatku? Jangan-jangan apa yang kita pelajari adalah satu susunan tujuan tertentu. Saya juga bukanlah orang kaya, kerana ketika bersekolah saya tidak terfikir perkara ini. Apabila sudah dewasa, saya baru perasan perkara ini dan rasa ingin suarakan pendapat sendiri. Tambahan pula, saya terlihat satu kata-kata yang cukup viral dari pengusaha yang berjaya dan terkenal, iaitu Bob Sadino. Kebanyakan kata-kata beliau menjadi inspirasi saya. Kalaulah dari kecil saya diajar berniaga, teknik bekerja, dan diajar dari kecil pengalaman-pengalaman, mungkin ketika ini saya sudah kaya. Namun, apakan daya, saya juga seperti Anda. Kena sekolah, lalui zaman sekolah, berbelas tahun. Sudah kerja, tukar kerja, dan sekarang bekerja lain bidang. Aduhai. Pada saya, sekolah memang perlu untuk kita tahu membaca, mengira. Saya juga berazam, jika saya mempunyai keluarga nanti, saya akan tengok minat anak, dan jika minatnya lebih kepada kemahiran, saya tidak akan buang masa. Setelah anak pandai membaca, saya akan melatihnya dengan kerja-kerja. Tetapi jika anak minat kepada perubatan, ia memang perlu sekolah ke level tertinggi. Salah satu kata Bob Sadino yang menjadi inspirasi saya adalah, kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang sore, bayaran gak seberapa, kerja apa? Dikerjain. Wow. Beliau adalah seorang sudut pandang anti-konvensional menurut saya, di mana beliau sangat berani memberikan kata-kata lain dari yang lain, dan beliau seorang yang sederhana berseluar pendek walaupun ke Majlis Menteri. Anda juga boleh cari di website tentang Bob Sadino ya, sahabatku. Banyak lagi kata-katanya yang lain dari yang lain, tapi benar menurut saya, sahabatku. Ia memberi kesedaran tambahan kepada saya, di mana selama ini ketika ingin jalan, saya perlu menghias diri. Apabila melihat Bob Sadino yang hanya memakai seluar pendek, walaupun ke Majlis Menteri luar negara, tidak ada masalahnya. Lagi senang, tidak banyak mahu difikirkan. Ini bukan tentang cabaran, tetapi saya lebih tekankan masa hidup dibuang begitu banyak hanya untuk berpendidikan yang akhirnya mati juga. Saya sedar tidak sekolah sama sahaja bermula dari bawah. Pengusaha perniagaan juga dimulakan dari bawah, tetapi pengusaha tidak terikat dengan majikan atau bos. Dari segi masa sangat berbeza. Bagaimana kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Teknologi yang kita dengar akan datang manusia kehilangan pekerjaan kerana teknologi AI akan menggantikan sebahagian kerja manusia. Dan telah terbukti banyak robot yang telah dicipta untuk menggantikan pekerjaan manusia. Di mana ertinya sekolah itu satu hari nanti? Saya juga turut berfikir sekolah ini satu ciptaan manusia atas sebab tertentu dan sekarang menjadi satu kewajiban. Ini satu contoh yang akan buat Anda faham.
Saya yakin anda kenal telefon jenama Nokia. Bagaimana syarikat Nokia boleh tutup kilang? Kerana munculnya smartphone skrin sentuh di mana semua orang beralih ke skrin sentuh. Nokia ketika itu enggan atau lambat beralih dan masih ingin menjual produknya. Nokia sempat bekerjasama dengan Microsoft pada tahun 2011, namun tidak ada kesannya kerana Nokia masih mempertahankan sistem Symbian. Begitulah juga sistem sekolah ini, saya rasa satu masa nanti akan hilang arahnya kerana dunia semakin canggih di mana belajar online boleh, mendapatkan maklumat di hujung jari dan banyak lagi. Di zaman sekarang, saya melihat petani lagi maju dari yang bekerja. Apabila saya fikirkan sekarang, ketika saya bersekolah sepertinya hanya melancong buang masa. Google adalah satu syarikat yang terkenal di seluruh dunia. Google mencari pekerja tidak mementingkan anda bersijil tinggi atau tidak, tetapi Google mementingkan kemahiran, kepandaian, pengalaman. Bukan sahaja Google, tetapi ramai syarikat atau majikan yang utamakan ada kemahiran atau pengalaman. Nampak tidak sahabatku? Saya sendiri jika ingin mencari pekerja, sudah pasti saya ingin mencari pekerja yang boleh selesaikan tugas dengan baik. Segunung akademiknya tidak ada gunanya jika dia tidak boleh selesaikan tugas dengan baik. Secara umum, pendidikan akademik lebih berfokus pada pembinaan pengetahuan teori dan pemahaman konsep asas dalam bidang tertentu, tetapi kurang menekankan kemahiran praktikal dan teknik kerja harian yang diperlukan dalam persekitaran pekerjaan. Universiti misalnya biasanya menawarkan asas teori yang luas dan menggalakkan pemikiran kritis serta analisis, tetapi pendekatan ini mungkin kurang langsung melatih kemahiran yang praktikal atau teknikal yang diperlukan untuk tugas-tugas spesifik dalam pekerjaan. Sebaliknya, kemahiran teknikal, kemahiran penyelesaian masalah secara praktikal, dan pengalaman langsung biasanya diperoleh melalui kerja sebenar, latihan amali, atau program latihan yang fokus pada bidang tertentu. Inilah sebabnya mengapa syarikat teknologi seperti Google lebih memberi perhatian kepada pengalaman kerja dan kecekapan teknikal, kerana kemahiran ini membolehkan pekerja menyelesaikan masalah secara praktikal dan beradaptasi dengan situasi sebenar di tempat kerja. Lagi satu perkara, saya ingin tanyakan kepada anda. Cuba anda ingat semua yang anda pelajari dari prasekolah hingga college. Setiap buku yang anda baca itu, adakah anda ingat? Saya yakin jika saya minta anda baca tanpa melihat buku apa yang anda pelajari puluhan tahun itu, saya yakin anda tidak dapat ingat semua itu. Haha. Nampak tidak sahabatku? Sepertinya sia-sia membuang masa puluhan tahun untuk belajar. Apa yang kita pelajari dari sekolah rendah hingga menengah, tidak mungkin kita dapat ingat semua. Berbeza dengan kerja yang kita kerjakan langsung, ini memberi kesan dan ingatan yang kuat kerana kita kerjakan setiap hari. Pada akhirnya yang terpenting hanyalah yang anda lakukan atau kerjakan ketika ini tanpa menggunakan pembelajaran yang anda belajar ribuan buku teks dari tadika. Mungkin apa yang anda pelajari ribuan buku teks itu hanya berguna sekali sekala, bukan keperluan harian, ya kan sahabatku? Pembelajaran di sekolah rendah hingga menengah sering melibatkan banyak maklumat dalam pelbagai subjek. Namun, kebanyakan darinya mungkin tidak bertahan dalam ingatan jangka panjang, terutamanya jika tidak digunakan secara berterusan dalam kehidupan seharian. Ini adalah kerana cara otak kita memproses dan menyimpan maklumat bergantung kepada seberapa relevan dan berulangnya sesuatu pengetahuan itu dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apabila kita melakukan kerja secara langsung, kita melibatkan bukan sahaja ingatan tetapi juga perbuatan praktikal yang berulang setiap hari. Ini menciptakan memori otot dan ingatan prosedural yang lebih mendalam, kerana kita berlatih dan mengasah kemahiran tersebut dalam konteks sebenar.
Pengalaman kerja juga lebih bermakna kerana kita melihat hasil atau impak langsung dari tindakan kita, dan ini menjadikan informasi lebih mudah diingat dan diterapkan. Secara psikologinya, apabila kita belajar sambil berbuat, learning by doing, otak menghubungkan maklumat dengan emosi, suasana dan pengalaman yang semuanya membantu memperkuat ingatan kita. Inilah sebabnya mengapa pengalaman langsung lebih diingati berbanding pengetahuan teoretikal yang dipelajari tanpa konteks praktikal yang jelas. Anda renungkan ini ya. Sebagai contoh, kolej kejururawatan. Dalam satu kolej berapa ribu pelajar jururawat? Dalam satu negeri berapa banyak kolej jururawat? Dalam satu negara berapa ratus kolej jururawat? Dalam semua kolej berapa puluh ribu pelajar jururawat? Tetapi dalam satu negara berapa ratus sahaja hospital? Adakah semua puluhan ribu jururawat itu akan mendapat tempat? Tidak akanlah, sahabatku. Ini bergantung dengan keberuntungan juga, sahabatku. Saya tahu jika semua orang kaya dunia tidak lengkap. Jika semua orang jadi doktor, apalah artinya kan? Tapi sedarkah Anda, video saya ini juga tidak semua manusia akan melihatnya, sahabatku. Mungkin Anda yang menonton, mungkin Tuhan telah arahkan Anda ke video ini agar jadi renungan Anda, atau satu gambaran yang Tuhan telah aturkan untuk Anda. Mungkin Anda tidak perlu mengejar jawatan tertinggi kerana hanya sia-sia. Lihatlah pemimpin-pemimpin dunia yang berhempas pulas ingin menjadi ketua negara. Macam-macam kejadian yang berlaku. Ada yang sanggup fitnah-memfitnah, rasuah, dan banyak lagi semata-mata ingin menjadi ketua. Umur sudah senja, seumur hidup dihabiskan dengan mengejar status itu. Ya, saya juga tahu, terkadang ada pemimpin yang tulus ikhlas menjadi ketua kerana ingin selamatkan rakyat. Sahabatku, kalaulah ketika saya kecil saya tahu berfikir seperti ini, lebih baik dari kecil saya terjun ke dunia kerja. Puluhan tahun atau berbelas tahun sekolah itu, jika sebaliknya saya sudah bekerja atau berniaga, mungkin sekarang saya sudah kaya. Saya tahu bahwa umur ada undang-undangnya. Tidak semestinya tidak boleh melakukan kerja. Undang-undang adalah ciptaan manusia, sahabatku. Undang-undang adalah hasil daripada evolusi sejarah, pengaruh budaya, dan keperluan masyarakat untuk keamanan dan keadilan. Pada awal peradaban, undang-undang seringkali ditetapkan oleh pemimpin atau raja yang memerintah, seperti Kod Hammurabi di Mesopotamia kuno, yang merupakan salah satu undang-undang bertulis pertama dalam sejarah. Pemimpin ini membuat undang-undang untuk mengatur masyarakat, memastikan keamanan, dan mencegah kekacauan. Apabila peraturan adat menjadi penting dalam mengatur hubungan antara individu, ia akhirnya diiktiraf dan dijadikan undang-undang rasmi oleh pemerintah atau raja. Jadi jelas sekali, undang-undang dicipta oleh manusia atas tujuan kebaikan yang akhirnya membatasi kehendak manusia. Pada sudut libertarian, undang-undang yang berlebihan atau ketat dianggap sebagai batasan terhadap kebebasan individu. Jika difikirkan semua manusia sama sahaja dan semua manusia berhak menikmati dunia. Tapi ciptaan undang-undang telah membatasi ini. Di video ini mungkin mencabar kepercayaan Anda, tetapi jika ia membuat Anda berfikir semula tentang apa yang sebenarnya Anda mahu dalam hidup, maka ia telah berjaya. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita mula mempersoalkan apa yang benar-benar membawa kita ke arah kejayaan, bukannya sekadar mengikuti laluan yang telah ditetapkan oleh orang lain. Akhir kata, ingatlah bahawa ini hanya pandangan alternatif. Anda yang menentukan hala tuju hidup Anda sendiri. Berani untuk berfikir, berani untuk memilih. Terima kasih telah menonton, sahabatku. Saya doakan Anda sentiasa ceria dan tetap semangat menjalani kehidupan yang serba mencabar. Okey, like, share, komen dan subscribe ya sahabatku. Jutaan terima kasih sahabatku. Sayonara.